Ini adalah ramalan peperiksaan. Tips-tips terakhir. Apa yang saya bagi pasti akan keluar dalam peperiksaan. Saya juga akan WhatsApp kamu pukul 12 malam untuk dapatkan the latest tips daripada saya. Let's cut this crap and get to the reality. Ramalan, tips peperiksaan terakhir. Hot tips, tips hangat. Seorang pelajar yang duduk untuk peperiksaan mesti pernah dengar term yang saya cakap tadi. I wanted to talk about this for a very long time, tapi barulah tiba masanya untuk saya cakap pasal benda ni. So, apakah itu ramalan? Ramai pelajar mencari dan beberapa pihak memberikannya. So, ramalan ni adalah beberapa soalan yang diberikan oleh sesetengah pihak dan mereka mengatakan benda ni pasti akan keluar dalam peperiksaan. Macam mana mereka tahu benda ni pasti akan keluar? That's the next question. Adakah mereka benar-benar tahu apa yang akan keluar dalam peperiksaan? Sebelum kita cakap pasal benda tu, number one, kertas peperiksaan ini bukan sesuatu yang mudah diperoleh oleh mana-mana pihak. Apabila kertas peperiksaan bergerak dari satu kawasan ke satu lagi kawasan, ianya di-escort oleh pihak polis. Kertas peperiksaan ini dijaga seperti rahsia negara. Kertas peperiksaan ini bukan saja setakat dieskort oleh polis, malah disimpan di tempat yang sangat-sangat selamat, yang penuh dengan security dan CCTV kamera. Contohnya bilik kebal. And it's impossible untuk seseorang just go dalam tu dan ambil kertas peperiksaan. Segala benda tentang kertas peperiksaan ni dirahsiakan. In fact, the kertas peperiksaan yang sampai di sekolah akan di-seal. Dan seal tu akan dibuka pada hari peperiksaan dan di depan beberapa orang saksi, termasuk 2 orang pelajar sekolah. So, prosedur-prosedur yang ketat macam ni, macam manakah pihak-pihak ni boleh dapat kertas soalan peperiksaan dan mereka boleh kata pasti benda ni akan keluar? So, kalau ada orang kata mereka ada kertas soalan, it's impossible dan risikonya sangat tinggi untuk dapatkan kertas peperiksaan sebelum peperiksaan. So that makes sense. Tak ada orang akan risikokan entire life mereka demi satu kertas peperiksaan. Dan bagaimana pula dengan ramalan-ramalan ini? Okay, let's talk about ramalan a bit. Ramalan kaji cuaca. Mereka ni bukan tipu apa yang akan bakal berlaku, tapi mereka meramalkan cuaca mengikut data-data yang mereka peroleh. There is so many research has been done dan barulah mereka ramalkan kaji cuaca. So bagaimana pula dengan ramalan untuk peperiksaan? So talking about those days, about 10 years back, apabila adanya sukatan KBSM dan sebelum-sebelum itu, format peperiksaan semua orang dah tahu. Sebab benda itulah yang dijadikan sebagai panduan dan setiap tahun soalan keluar dalam bentuk jenis yang sama. That means, untuk matematik, saya boleh bagi tahu dalam bahagian B dulu ada 5 soalan dan soalan-soalan ni pasti akan keluar daripada topik-topik yang tertentu sahaja. And that is not ramalan, that is fact, ataupun boleh dikatakan sebagai format peperiksaan. Dan mungkin pada zaman dulu, kalau kamu fikirkan about 20 years back daripada sekarang, teknologinya bukan seperti yang ada pada masa sekarang. Sekarang almost semua pelajar ada handphone, boleh akses kepada internet, dapat banyak knowledge, maklumat daripada online. Tapi 10 atau 20 tahun lepas, teknologinya bukan seperti ini. Dan seorang pelajar yang duduk di satu sekolah kampung kemungkinan tak ada akses kepada knowledge yang ada akses pada zaman sekarang. So, bagi membantu pelajar-pelajar seperti ini, kemungkinan cikgu-cikgu dulu mereka telah berikan beberapa jenis soalan yang biasanya akan keluar dalam peperiksaan. And again, that is not ramalan, itu adalah format. Cikgu-cikgu dulu buat seperti ini sebab kalau pelajar tu gagal SPM, hancur kehidupan dia. So, apabila benda seperti ini berlaku, sekumpulan pelajar yang kurang berusaha, tak nak belajar, mereka cuba cari soalan-soalan ramalan pada saat-saat yang terakhir yang boleh membantu mereka mendapatkan result yang cemerlang. So what happened here? Pelajar yang tidak berusaha tapi nak kejayaan,
sikap tamak, greed menyebabkan mereka mencari soalan-soalan ramalan. So wujudnya satu permintaan di kalangan pelajar-pelajar nak tahu soalan yang boleh keluar dalam peperiksaan. Dan disebabkan wujudnya satu permintaan seperti ini, ada beberapa orang pihak memberikan penawaran bagi permintaan ini. Bermaksudnya, you want ramalan, I got it for you. Dan mereka telah berikan semua format peperiksaan contoh soalan yang sebelum ini sebagai ramalan untuk tahun ini. Now, this is where the problem starts. Bila pihak A berikan ramalan kepada pelajar dan ada pula pihak B yang also berikan ramalan kepada pelajar, dan ada dua ramalan dan dua-dua ramalan ni agak berbeza. So pihak ni apa yang mereka nak buat untuk jadikan competitive advantage, pihak B nak ramalan dia lebih hebat daripada pihak A, pihak B telah berikan beberapa benda yang baru dan mereka kata benda ni pasti akan keluar dalam peperiksaan. Dan semua pelajar pergi kepada pihak B sebab pihak B kata benda ni akan keluar secara bulat-bulat dalam peperiksaan. Sekarang pihak A pula fikir dia nak pelajar dia kembali kepada dia. So apa dia telah buat? Dia telah kata dia dah ada kertas peperiksaan. So semua pelajar daripada pihak B pergi ke pihak A. Dan sekarang pihak B pula fikir macam mana dia nak bawa balik pelajar-pelajar dia. So pihak B pula kata dia ada kertas soalan dan juga jawapan peperiksaan. Dan semua pelajar telah pindah tempat lagi. Can you guys see what's happening? Benda ni telah menjadi satu bisnes. So untuk menjaga bisnes masing-masing, wujudlah scam ramalan. The scam has become so bad sampai ada pelajar yang menunggu WhatsApp daripada pihak-pihak tertentu untuk menerima soalan ramalan pukul 12 malam sebelum hari peperiksaan. Now, here is one thing yang kita kena fikir. Ada juga cikgu yang saya pernah nampak, dia gunakan perkataan ramalan untuk at least berikan motivasi kepada pelajar supaya mereka boleh belajar pada saat-saat yang terakhir ini. For an example, in fact, last year, saya telah buat satu program, saya katakan seminar ramalan. And I know what you guys think. Cikgu kata ramalan tak betul tapi cikgu buat seminar ramalan. Tahun lepas adalah sukatan KBSM dan tanya semua pelajar seminar ramalan saya tahun lepas dan mereka tahu apa yang saya telah berikan kepada mereka, and you guys can see their comments, and that's the impact I created by that seminar ramalan. And again, saya tidak ramalkan soalan ni akan keluar, soalan ni akan keluar. What did I do? Saya telah mengajar mereka semua konsep daripada asas sampai ke advance, daripada form 1 sampai form 5. That is sukatan peperiksaan. Saya telah berikan mereka konten lebih daripada 60 jam, pure content daripada form 1 sampai form 5, and that's why saya punya program tahun lepas become very impactful. Tapi kalau ada orang bagi tahu ini adalah soalan yang mungkin keluar dalam peperiksaan, then you guys kena jaga-jaga sikit dengan benda ni. Tugas seorang cikgu adalah memberikan pendidikan yang berkualiti dan support seseorang pelajar itu untuk berjaya, bukan dengan berikan soalan-soalan ramalan dan bocor. That's not true anyway. So this is how basically the ramalan work. It is not the real thing. Benda ni bukan benda yang sebenar. Satu benda yang sangat menjijikkan dan memalukan. The reason saya tengah buat video ini adalah saya dah muak dengan pelajar-pelajar tanya tentang ramalan yang akan keluar. And there is also parents yang dah mula tanya ramalan untuk anak mereka. Please stop. Now, let's say pada hari peperiksaan, soalan ramalan yang kamu dapat tu tak keluar. Imagine the impact will happen to you. Saya sendiri dengar daripada student saya tahun ini. Mereka dapat ramalan daripada beberapa pihak dan tak ada satu benda pun keluar dalam exam. And they went into a panic attack. Talking about the panic attack, pelajar akan lupa segala benda yang mereka belajar. For sometimes your brain will be blank. Soalan yang kamu pernah jawab sebelum ini pun akan jadi blur. Kamu akan hilang confident and everything started to fall apart. Apabila benda seperti ini berlaku, impactnya adalah kepada pelajar. You, orang yang berikan ramalan ini, mereka akan just lupakan benda tu and continue dengan scam mereka pada tahun yang akan datang. Let's say ada soalan yang memang dah keluar. Pihak-pihak ini akan menggunakan soalan itu ataupun message ataupun WhatsApp daripada pelajar itu. Mereka akan marketkan dalam media sosial, mengatakan semua yang mereka ramalkan telah keluar. Dan apabila tak ada benda yang keluar, mereka akan senyap-senyap sahaja. Walaupun hanya satu soalan sahaja keluar, mereka akan gunakan benda tu dan marketkan ramalan pada tahun yang akan datang. Sebab mereka tahu this is a scam that can make money for them. One thing I can tell you is the scam is getting bigger and bigger and bigger year by year. Sebab ramai pelajar yang tak belajar dan mengharapkan some magic to happen in the last minute. That's where
where you get trapped by the scam. Saya pun telah fikirkan ramalan ni adalah benda yang benar beberapa tahun lepas, but when I did my research, I know all this is nonsense. And the reason I speak about this in this video is because of the negative impact the ramalan is creating among our Malaysians. Pelajar-pelajar sekalian, kalau kamu belajar, kalau kamu berusaha, your hard work will never fail. You don't need to look for all these shortcuts. And again I'm saying, not everybody is doing this. Bukan semua cikgu yang mengatakan ramalan buat benda ni, tapi ada ramai yang buat benda scam ini. The reason I created this video is impact yang saya tengok pada pelajar yang personally call dan bagi tahu pada saya nothing came out and they went blank in the exam. I know it's their fault, but I don't want this to happen to anybody else. Saya ingin sampaikan message ini kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia. Percaya pada diri kamu, jangan percaya pada soalan-soalan ramalan. Kalau ada orang bagi soalan ramalan, just tengok benda tu, it's just an additional revision untuk kamu, and don't believe it's gonna come out. Dan pelajar-pelajar sekalian, kamu adalah masa depan negara ini. I strongly believe ramalan is where the corruption begins. You start to pay money to get questions for your exam, and over the time you will start to pay money to get whatever you want. Corrupted students lead to a corrupted country. Say no to ramalan and believe in yourself.